Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi cikgu ucapkan kepada semua murid-murid, murid-murid tahun 5 Okey, apa khabar semua? Cikgu harap kamu semua dalam keadaan sihat sihat walafiat dan cikgu harap kamu sudah bersedia untuk mengikuti pengajaran ni. Okey Ingat lagi tak pada minggu lepas kita belajar apa? Okey, pada minggu lalu kita belajar tata bahasa, topik tata bahasa yang bertajuk kata hubung. Minggu lepas kita belajar golongan kata, ingat lagi golongan kata itu kata hubung yang cikgu ada tunjuk 8 contoh kata hubung. Okey, pada hari ini pula cikgu akan mengajar kamu penulisan. Okey, cikgu akan ajar kamu penulisan. Okey, untuk hari ni penulisan. Sebelum cikgu pergi dengan lebih lanjut ni, untuk pengetahuan kamu, penulisan ni ada 3 bahagian. Bahagian A memindahkan maklumat, bahagian B menulis ulasan dan bahagian C karangan. Jadi hari ni cikgu nak tumpu pada bahagian A dulu, iaitu memindahkan maklumat. Ataupun kita panggil dalam kata mudahnya membina 5 ayat berdasarkan gambar. Okey, kita tengok Okey. Bahasa Melayu Okey, untuk hari ni Okey, untuk hari ni cikgu akan ajar kamu topik bahasa Melayu penulisan. Bahagian A memindahkan maklumat ataupun yang kata mudahnya yang kamu tahu membina 5 ayat berdasarkan gambar. Dia bagi gambar, kemudian dia minta kamu bina 5 ayat. Okey, bahagian ni sebenarnya bahagian A ni dia kalau dalam peperiksaan dia membawa 10 markah Nampak sebenarnya dia dalam 3 bahagian ni nampak ini bahagian yang sepatutnya agak mudah lah berbanding 2 bahagian yang lain Tapi walau macam mana pun berdasarkan pemeriksaan cikgu pernah semak kertas peperiksaan, kertas buku murid untuk latihan ni, kebanyakan murid masih gagal ataupun masih belum mampu untuk menguasai bahagian ni walaupun agak mudah. Ada beberapa sebab lah. Okay, sebelum cikgu pergi lebih lanjut, kita tengok dulu apa isu utama murid tidak mampu untuk membuat ataupun mendapat markah yang tinggi di bahagian ni Kita tengok isu atau masalah PM penulisan bahagian A. Okey, kita tengok nombor 1. Ini berdasarkan pemeriksaan cikgu berdasarkan pemerhatian cikgu pernah semak buku murid, kertas pemeriksaan murid Okey, yang pertama, murid-murid hanya menulis ayat tunggal. Okey, sebenarnya bahagian A ni dia ada peraturan dia, prinsip-prinsip dia. Dia kena buat dalam bentuk ayat gramatis. Gramatis ni maksudnya ayat lengkap, cukup dia punya sifat dia, cukup prinsip tata bahasa dia. Tapi kebanyakan murid yang cikgu jumpa dia buat ayat mudah aja. Dia buat ayat tunggal. Ayat tunggal ni apa? Ayat pendek lah. Contoh macam ni, dia bagi ni Abu sedang makan. Kan? Dia ada satu subjek, satu predikat. Satu subjek, satu predikat. Abu subjek, sedang makan, predikat. Dia tergantung ayat tu. Abu sedang makan, tergantung. Dia betul. Kalau cikgu semak kertas, cikgu semak buku, cikgu akan bagi markah tapi tak dapat markah penuh lah. Mungkin kita tolak satu markah sebab dia tak cukup gramatis. Itu yang pertama. Ini banyak cikgu jumpa lah ayat tunggal ni. Okay, yang kedua, banyak kesalahan ejaan, tanda baca, imbuhan, penggunaan kata dan susunan ayat. Nampak ni, ini ada murid yang dia cuai. Ada yang cikgu pernah tengok dia 10 markah yang diperuntukkan 10 markah. Tapi sebab dia cuai, dia cuma dapat 9 je, satu lagi markah nombor penuh. Sebab apa? Dia salah ejaan. Ini nampak simple tapi walaupun kamu salah ejaan, kamu tetap akan dipotong markah. Sama juga tanda baca. Kamu tak ada koma kamu akan potonglah markah. Imbuhan. Kalau menendang dia tulis tendang je. Salah penggunaan kata, golongan kata hubung tak ada kata sendi tak ada dan susunan ayat. Susunan ayat dia pun ada murid yang salah susun lah. Contoh, kita tengok contoh yang pertama. Yang cikgu tanda merah ni salah Adik main bola sepak bersamaan pada kawan-kawannya. Tengok apa salah kat situ. Tengok yang cikgu garis ni. Adik main. Patutnya apa? Imbuhan. Dia tak letak imbuhan bermain kata kerja ni. Jadi dah salah kat situ. Okey, tengok bola sepak bersamaan. Memang salah lah. Dia tambah pula kata
kata apa, tentang imbuhan, patutnya adik bermain bersepak bersama pada kawan. Ni salah. Patutnya dengan kawan-kawannya. Nampak ini pun dah salah, ni potong markah lah ataupun salah lah ni. Kan? Yang kedua, contoh yang kedua yang murid buat silap, Camelia membantu ibunya di dapur memasak. Nampak pelik tulisan merah ni. Apa maksud ni? Susunan ayat salah. Patutnya Camelia membantu ibunya memasak di dapur. Okey, itu dari segi kesalahan ejaan, tanda baca semua ni. Kemudian yang ketiga, murid tidak menulis ayat dengan betul mengikut gambar. Gambar bagi lain, kamu tulis lain. Contoh gambar menunjukkan perbuatan menyapu sampah ataupun lantai, tapi murid tulis ayat mencuci longkang. Salah lah. Pak Abu mencuci longkang. Sepatutnya dia menyapu sampah. Itu pun banyak kita jumpa. Itu kebanyakan yang murid yang tak faham dia punya kata kerja lah. Maksudnya penguasaan kata kerja tu penting. Yang keempat, ni terdapat sebilangan murid yang tidak dapat menyiapkan ataupun membina semua ayat. Ini dia suruh bina 5 ayat, tapi kalau dia tak siap lah, dia buat 3 ayat ataupun buat 4 ataupun buat 1 je. Ini tak ramai lah, ada sebilangan kecil ya, tapi dia ni lah tetap memberi kesan lah. Tengok warna kuning ni. Isu masalah ini menyebabkan markah dipotong. Sebab tu kalau banyak murid buat ayat tunggal, saya beritahu kamu, nombor 1 sampai nombor 5 dia buat ayat tunggal, dia akan dapat 5 markah saja. Sebab kalau ayat tunggal juga akan bagi 1 markah lah. Kalau semua ayat tunggal, 1 sampai 5 ayat tunggal, dia akan dapat 10 atau dia akan dapat 5 markah saja dari 10 markah. Okey, jadi kamu dah tahu isu ni. Cuba harap kamu tak ulang lah benda ni lagi. Okey, kita tengok next. Okey, ini dah tengok isu dan masalah dia. Sekarang soalan dia, bagaimanakah cara untuk membina ayat dengan betul dan gramatis? Kamu dah buat banyak silap tadi, ayat tunggal lah, salah ejaan. Jadi bagaimana cara untuk membina ayat dengan betul dan gramatis? Gramatis ni maksudnya ayat yang lengkap, mengikut peraturan, prinsip dari segi tata bahasa, ayat lengkap lah. Okey, kita tengok. Ni macam kita nak bagi tips okey. Kita tengok yang pertama, tips yang pertama. Okey, yang pertama, ni cikgu selalu tekan kepada murid-murid cikgu. Yang pertama, kalau kamu dapat contohnya soalan, cikgu bagi, tak kisahlah cikgu bagi lembaran kerja ke, ataupun bila kamu jawab peperiksaan akhir tahun ataupun awal tahun ke, dapat je soalan, baca dulu, baca dan fahami arahan ataupun kehendak soalan. Itu yang pertama. Ada yang cikgu jumpa murid yang dapat soalan dia terus buat, dia tak tengok apa, dia tak tahu apa pun. Dia tak tahu apa situasi. Kamu kena tahu situasi apa gambar tu. Macam dalam bawah ni. Tengok. Tengok di bawah ni. Nampak? Macam gambar ni kalau tengok dalam bulatan merah ni. Okey. Baca. Gambar di bawah menunjukkan suasana gotong royong yang dijalankan oleh penduduk sebuah taman. Kan? Sebuah taman. Tulis 5 ayat yang lengkap tentang aktiviti berdasarkan gambar. Maknanya kamu dah tahu. Kalau tengok gambar tu, kamu tengok arahan, kamu tahu itu suasana gotong royong. Kamu tahu lah gotong royong apa aktivitinya. Takkan gotong royong dia ada kenduri kahwin kot, kan? Takkan gotong royong ada orang main bola kot. Jadi kamu kena tahu apa ciri-ciri gotong royong. Okey, yang pertama, baca dan fahami arahan ataupun kehendak soalan. Yang pertama ni. Jadi bila kamu dah dapat gambaran tentang suasana gotong royong, kamu dah tahu apa aktiviti yang selalu ada dalam gotong royong. Okey, itu tips yang pertama. Okey, tips yang kedua. Lepas dah baca arahan, dah faham arahan, kamu lihat pula gambar dengan teliti. Kamu lihat, ambillah dalam berapa saat ataupun seminit ke, kamu tengok keseluruhan gambar ni. Kamu tengok keseluruhan gambar ni, tadi kamu tahu dia, kamu dah baca suasana gotong royong, kamu dah boleh dapat lihat keseluruhan gambar, kamu boleh cam lah apa aktiviti yang dilakukan oleh penduduk taman tu dalam gotong royong. Kan? Kamu tengoklah, tengok gambar teliti, pelan-pelan tengok, dah faham. Okey, kedua. Yang ketiga, tips yang ketiga, lepas dah kamu 2 tips sudah kamu dah buat, okey, yang ketiga ni penting. Ni kamu dah akan membantu pasal kamu nak tulis ayat. Okey, yang ketiga, kenal pasti 5 gambar ataupun perbuatan. Ni sebab dia nak bina 5 ayat, jadi kamu kena kenal pasti dalam gambar tu ada banyak perbuatan, ada banyak kata kerja, aktiviti, tapi kamu kena pilih 5 saja. Okey, tips dia, kamu kena pilih perbuatan ataupun aktiviti yang kamu tahu saja.
yang kamu pasti ini betul. Ini orang ni dia sedang mengecat. Orang ini sedang menanam pokok bunga kan. Kamu pasti bawa kamu pilih lah. Cikgu biasanya cikgu ajar murid cikgu, so bulatkan perbuatan tu. Macam cikgu buat ni. Cikgu nak, lepas ni kalau kita buat ni, buat latihan ataupun jawab exam, kamu bulatkan setiap perbuatan tu, tandakan dengan nombor. Lagi cantik kalau kamu tulis perbuatan dia. Macam nombor satu ni apa dia buat? Nombor satu ni dia menanam pokok bunga. Buat terus, buat kecil je bawah ni kan. Kata kerja je. Sebab kata ni akan membantu kamu, atau aktiviti ni akan membantu kamu untuk menulis ayat nanti. Okay, macam ni kan, 5 ni. Yang contoh yang pertama tadi menanam pokok bunga, nombor 2 mengecat, nombor 3 bertukang, nombor 4 mencuci longkang, dan nombor 5 memotong rumput. Sebenarnya ada beberapa lagi aktiviti lain ni. Ini terpulang pada kamu, sebenarnya terpulang pada kamu. Ada yang tanya, cikgu, nak buat itu macam mana? Kamu buat dulu, nombor 1 tu kamu pilih yang paling mudah dulu lah. Paling mudah dulu, kan? Jangan kamu selalu ni kamu buat yang paling mudah dahulu. Dah dapat 5 ni senang untuk kamu. Kan? Cari gambar ataupun aktiviti yang mudah. Okay, faham 3 tips dah lepas. Okay, tengok tips yang keempat. Okay, ini yang paling penting ni, cikgu nak ajar kamu hari ni. Kemudian bina ayat menggunakan kaedah salak. Salak tu apa sebenarnya? Pernah dengar tak kataan salak? Salak ni buah jenis buah lah, buah salak. Okey, tapi cikgu bukan nak cerita pasal buah. Cikgu nak ceritakan kaedah salak. Salak ni dia, setiap huruf tu dia mewakili kataan yang akan membantu kamu membina ayat dengan betul dan gramatis. S-A-L-A-K. Jadi cikgu tunjuk. Okay. S tu apa? Siapa. A, aktiviti. Apa buat? Perbuatan lah. Macam kamu tengok tadi, perbuatan menanam pokok bunga. Itu aktiviti dia. Siapa ni? Orang lah. Kemudian lokasi, tempat, alatan dan keterangan ayat ni lah. Kataan salak ni dia berasal daripada perkataan ni lah. Ini, benda ni akan membantu kamu, kaedah ni cikgu nak ajar supaya dapat memudahkan kamu. Dia sebenarnya ada banyak kaedah sebenarnya. Tapi cikgu lebih suka menggunakan kaedah ni lah, mengajar kelas cikgu. Kalau cikgu lain mungkin dia akan guna kaedah lain lah. Tak kisah, asalkan kaedah ini boleh memudahkan kamu. Okay, kaedah salak okay, faham salak tu. Okey. Ini yang cikgu nak ajar ni. Kamu dah tahu kaedah salak, kemudian sebenarnya kaedah salak ni jadual sebenarnya. Sebenarnya kamu tulis ayat, sebenarnya kamu tulis ayat cikgu untuk permulaan ni, untuk murid-murid yang baru ni lah, yang tak mahir lagi. Yang kalau kelas awal ni cikgu akan ajar mereka mula-mula lakarkan ataupun lukiskan jadual dulu. Jadual salak tadi tu. Ini untuk murid yang belum mahir. Kalau tak mahir nanti kamu tak payah pula buat. Sebenarnya benda ni dalam peperiksaan tak perlu buat, jangan buat pula. Ini sebagai kaedah ataupun panduan kepada kamu supaya kamu dapat membuat ayat dengan betul, baik dan gramatis. Kita tengok ni. Salak, kita susun jadual salak ni dalam buku karangan tulisan untuk permulaannya. Kotak yang pertama ni. Kolom yang pertama ni siapa? Tadi kan S, siapa. Buatlah siapa. Kamu buat 5 kolom Ada S salak tu ada 5 huruf kan. Kamu buat. Kolom yang pertama ni siapa. S siapa. Kemudian yang kolom yang kedua aktiviti ataupun apa buat aktiviti ni lah, kata kerja lah. Yang ketiga lokasi L. Yang keempat alatan A. Dan yang terakhir keterangan ayat K. Jadi lengkap salak. Ini jadual ni, panduan untuk kamu membina ayat. Untuk kamu sampai mahir lah, dah mahir nanti tak perlu guna ni dah. Cuma benda ni semua akan ada dalam kepala otak kamu. Faham jadual ni ada 5 kolom untuk isi SALAK. Kemudian ni cuma nak terangkan sikit. Setiap kolom tu apa kamu nak isi nanti. Contoh siapa ni apa? Orang lah. Kan dia mesti orang lah. Maknanya aktiviti kita nak bina ayat berdasarkan aktiviti. Jadi orang yang buat aktiviti bukan benda lain lah. Orang, maknanya dia mesti orang. Nama orang boleh, kalau tak ada nama orang pun buatlah 2 orang pemuda, 2 orang wanita seorang budak lelaki itu. Siapa ni maksudnya S ni mesti kotak ni ayat pertama mesti diisi, perkataan pertama mesti diisi dengan orang, nama ataupun inilah jantina lah. Pergi kolom yang kedua, aktiviti apa buat. Ini untuk apa ni cikgu? Ini untuk kamu isi perbuatan kata kerja. Macam kamu tengok tadi gambar yang tadi tu. Contoh nombor 1 tadi tu dia menanam pokok bunga. Jadi kat sini menanam pokok bunga lah.
Jadi kamu yang penting kamu kena tahu dalam gambar tu apa aktiviti yang mereka buat. Okey, seterusnya. Yang ketiga, kolom yang ketiga, lokasi ataupun tempat kejadian. Tempat kejadian ataupun tempat di mana berlakunya benda tu. Contohnya kalau abang bermain bola sepak di mana? Di padang kan. Contoh lokasi lokasi tempat kejadian. Kemudian kolom yang keempat, alatan A, peralatan yang digunakan. Kalau digunakan alatan kan. Contoh kalau ibu menghiris bawang dengan menggunakan pisau, contoh kan. Ayah menebas pokok, ayah menebas rumput dengan menggunakan parang ataupun sabit, alatan. Dan last sekali keterangan ayat. Ini untuk penjelasan nak bagi lebih dramatis ataupun tujuan. Kelima-lima kolom ni cikgu biasa ajar murid permulaan ni kena buat lah. Murid akan bina ayat berdasarkan kolom ni ataupun berdasarkan jadual ni. Tapi harus diingat jadual ni bukan selama-lamanya kamu kena buat. Dalam exam kalau kamu buat nanti pelik pula kan. Cikgu pelik kenapa buat dalam bentuk jadual lah. Ini untuk panduan kamu masa kamu tak mahir lagi. Sekiranya kamu dah mahir, kelima-lima elemen salak ni dah ada dalam kepala kamu, dalam otak kamu. Kamu tak payahlah buat jadual. Kamu dah boleh ingat dah. Nak bina ayat mula-mula kena siapa. Lepas tu ayat dia mesti aktiviti. Kemudian lokasi, alatan, keterangan. Okey, faham Okey, kita pergi yang seterusnya. Okey, masih lagi bina ayat dengan salak. Okey, cikgu nak ajar kamu. Apakah ayat yang betul, apakah ayat gramatis? Okey, cikgu nak ingat pada kamu sekali lagi. Salak ni, tak semuanya kotak ni perlu diisi sebenarnya. Cikgu selalu ingat pada kamu. Walaupun S-A-L-A-K. Okey, kalau semua isi pun boleh, ada dia sebenarnya ikut gambar sebenarnya. Dia kena ikut situasi, gambar. Ada gambar yang memerlukan kamu boleh membina semua ayat, lengkapkan semua kotak ni, kolom ni. Ada ayat ataupun ada gambar yang kamu tak perlu lengkapkan lah. Tak perlu mesti semua lah Dia sebenarnya apa-apa pun bergantung kepada gambar. Okey, tapi cikgu nak terang kepada kamu ni. Apa contoh ayat tunggal yang murid sering buat kesilapan lah. Sering membina ayat dengan lengkap ataupun bukan dramatis. Ni cikgu dah asingkan. Okay. Ayat tunggal ni biasanya murid guna dua kolom ni je. Siapa apa buat. Contoh macam nombor satu ni, Ahmad membeli buku tulis, tu je. Dia buat itu titik. Itu ayat tunggal. Tunggal ni dia ada dua je, dia guna SA saja, sa kan. Ataupun siapa apa buat. Kalau dia ayat gramatis, budak ni dia mahir dah mahir, dia akan buat Ahmad. Okey, siapa? Ahmad. Ahmad ni orang lah, lelaki. Siapa? Dia pasang gambar. Siapa? Ahmad. Kemudian apa aktiviti dia? Dia membeli buku, tulis. Kemudian lokasi di kedai buku sekolahnya, alatan dengan menaiki. Dia maknanya digunakan basikal lah untuk pergi ke kedai pada waktu petang. Ini memang lengkap, memang perfect. Boleh bagi markah penuh. Kalau 5 markah, kalau 5 soalan, 2 markah. Ahmad membeli buku tulis di kedai buku sekolahnya dengan menaiki basikal pada waktu petang. Nampak bawah ni, bahagian bawah ni, cikgu dah buat anak panah ni. Kalau kamu dapat isi ke semua ni, kolom ni, ataupun kamu buat lebih daripada 2 kolom yang ni, siapa ni, ayat kamu akan jadi gramatis lah. Ayat yang lengkap, yang mengikut prinsip-prinsip dari segi tata bahasa dia. Dia ada kata hubung kan, kata sendi. Okey, jangan buat ayat tunggal. Ayat tunggal ni sebenarnya bukanlah salah, tapi kamu tak akan dapat markah banyak lah. Kan? Contoh yang kedua ni pula, bakar. Okey, kita tengok. Yang nombor satu ni dia gunakan seluruh kolom ni. Ayat gramatiknya. Kita tengok pula yang kedua ni. Kedua ni dia pangkah. Alatan yang mana dia tak guna alatan. Contohnya, bakar mengulang kaji pelajaran di pusat sumber sekolah bersama rakan-rakannya. Dia tak diguna alatan. Kalau alatan dalam gambar tu tak ada alatan, tak payahlah kamu isi alatan. Kamu boleh cari yang lain lah. Kamu boleh pilih macam ada lokasi ataupun keterangan ayat ni. Kan? Ini pun markah penuh, nombor 2 ni. Asalkan jangan buat ayat tunggal lah. Okay, tengok yang ketiga pula. Kalau tadi tak ada alatan, yang ketiga pula tengok. John membaca buku. Okay, lokasi tak ada, alatan tak ada, sambil mendengar lagu kegemarannya. Pun ayat gramatis. Sambil, dia ada kata hubung. Okay, nampak? John membaca buku sambil mendengar lagu kegemarannya. Maknanya sini cikgu beritahu kamu, ayat yang kamu bina tu tetap sebenarnya dia berdasarkan gambar yang diberilah. Dia tak mestinya jangan kamu terlalu ni sangat, kamu ingat, kena isi semua kotak, tak.
Kalau dapat isi semua kotak, baguslah. Tapi kalau kamu tak dapat semua, kamu isi mana yang berkait dengan gambar kamu lah. Tapi jangan buat ayat tunggal. John membaca buku. Itu je. Kalau gambar tu membaca buku, ada radio sebelah ni. Kamu boleh buat sambil mendengar lagu ataupun sambil mendengar radio. Banyak murid dia tak boleh buat bahagian ni lah. LAK ni. Banyak murid tak boleh buat. Jadi cikgu harap yang cikgu ajar ni kamu boleh masuk dalam kepala kamu boleh ingat. Lepas ni kalau dah mahir tak payah lagi buat jadual ni. Kamu cuma boleh ingat SALK ni dalam kepala otak kamu je. Mudah. Okey. Kita tengok nombor 4. Ini pula dia tak guna kita dengan ayat. Okey, mak menghiris bawang. Ini dia bawang. Dia punya aktiviti ni dia bawang. Lokasi di dapur. Dia guna apa alatan? Dengan menggunakan pisau. Dia tak ada tulis kat sini. Kan? Tapi kalau kamu nak tambah boleh juga. Mak menghiris bawang di dapur dengan menggunakan pisau untuk menyediakan makanan tengah hari. Okey juga, boleh juga. Kan? Ikut pada gambar. Okey, faham cuba terang kamu cara penggunaan jadual salak ni. Maknanya dia tak semestinya kamu isi setiap kotak. Kan? Dia berdasarkan gambar. Tengok gambar kamu. Ada ketika kamu akan guna. Tapi juga beritahu kamu siapa SA ni memang wajib kena buat lah. LAK ni gantung. Contoh ada ayat yang boleh buat semua. Salak ada ayat mungkin lokasi tak ada. Dia guna alatan yang tengah ayat. Ada satu gambar dia guna alatan saja kan. Ataupun guna lokasi je. Ada gambar dia guna keterangan ayat saja. Dia ikut berdasarkan gambar. Tapi cikgu terangkan sekali lagi, jangan buat ayat tunggal. Tak banyak markah kamu akan dapat. Okey, faham Kalau kamu tak faham, kamu boleh type di ruangan komen. Ruangan komen di tepi video ni lah. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, ini kita nak buat latihan dulu lah. Cikgu dah ajar kamu, bagi tips kamu macam mana nak bina ayat. Kemudian cikgu dah ajar kamu jadual salak. Jadi untuk hari ini kita nak belajar lah. Kan, nak belajar lah. Sebenarnya tahun lepas tu kelas cikgu dah ada ajar lah kelas cikgu ni. Cuma kita nak tengok kan. Sebab kita dah lama belajar di rumah ni. Nak tengok ingat tak ingat lagi kamu guna. Kan. Macam kelas cikgu macam tahun lepas 4UM tu, cikgu dah ajar lah kaedah ni. Kan. Cuma kita tengok ingat tak ingat. Okey, tengok. Jom bina ayat mula kaedah salak. Okey, gambar ni Okey, gambar ni kamu tengok. Okey, kita tengok. Okey, kita pilih tadi. Kita pilih tadi gambar yang pertama nombor 1 ni Kamu nampak dua orang wanita ataupun dua orang mungkin yalah wanita atau gadis sedang nampak gambar sedang menanam pokok bunga. Okey, satu lagi tips saya beritahu kamu. Kalau kamu nampak dua orang atau tiga orang, sekumpulan orang membuat aktiviti yang sama, membuat perbuatan yang sama, kamu bulatkan sekali semua. Jangan kamu buat asing-asing Yang kamu buat nombor 1 ni tanam pokok bunga tak, nombor 2 pun tanam pokok bunga. Tak boleh. Kalau perbuatan yang sama, gabungkan sekali. Macam nombor 2 ni dia cat kan. Dia gabung, dua-dua orang dia cat. Yang macam sana tu dia nombor 5 ni dia memotong rumput. Gabungkan sekali. Kan? Kalau kamu buat asing-asing tu, markah pun tak tinggi lah. Kan? Sepatutnya dia jadi satu, kamu buat dua kita tengok. Okay, kita sekarang nak guna jadual salak ni nak bina ayat. Kita ambil contoh nombor 1 dulu. Kamu dah tahu ni dia mereka dua ni, perempuan ni ataupun gadis ni sedang menanam pokok bunga. Jadi kamu tahu siapa? Siapa tu? Perempuan ke lelaki? Jangan buat lelaki pula. Kamu tahu siapa? Kamu boleh letak nama mereka ataupun dua orang gadis kan? Boleh juga. Kita tengok yang pertama okey. Siapa? Cuba letak sini Anita dan Chan. Kita bayangkan seorang ni perempuan Melayu sebab dulu, seorang ni Cina. Bolehlah kamu, kalau kamu tak tahu nama, kamu letaklah dua orang gadis pun boleh kan. Boleh kan. Di sini saya buat contoh Anita dan Chan sebab dua orang dalam bulatan ni dua orang, Anita dan Chan. Siapa? Siapa Anita dan Chan? Tengok pula yang seterusnya, aktiviti. Okey. Apa aktiviti? Apa yang dia buat? Menanam pokok bunga. Kamu tahu tadi kan dia menanam pokok bunga. Dia bukan sedang mencuci longkang. Jangan stop. Dia bukan sedang mengecat. Dia bukan sedang memotong rumput. Itu jelas. Mereka ni sedang menanam pokok bunga. Okey. Dah siap dua kolom. Jangan berhenti kat sampai sini. Banyak murid sampai sini dia berhenti. Jadi ayat tunggal lah. Ayat tunggal dia markah. Dia betul. Cikgu right juga. Tapi cikgu tak boleh bagi markah tinggi lah. Kan? Anita dan Chan menanam pokok bunga.
Dia tak, ayat ni tak lengkap lagi ni, dia belum gramatis. Okey. 2 kolom settle. Kita tengok pula seterusnya. Okey, okey kat sini cikgu buat lokasi. Okey, dia tanam pokok bunga kat mana? Di dalam pasu. Okey, kalau kat sini kita tak buat lokasi, kita tinggalkan lokasi. Jadi kita buat terus di dalam pasu. Tu dia cakap dia sebenarnya benda ni berdasarkan gambar juga sebenarnya. Jadi nak buat lokasi pun kalau kamu tengok, kamu boleh buatlah. Okay, Anita dan Chan menanam pokok bunga, okey, di dalam pasu sebab dia tanam bunga dalam pasu dia bukan tanam, dia tak tanam. Okey, sebenarnya. Okey, nampak keterangan ayat. Anita dan Chan menanam pokok bunga, lokasi juga tak buat. Di dalam pasu untuk keterangan ayat. Kena buat tujuan ni lah kenapa dia tanam pokok. Kamu boleh tambah lah. Untuk mengindahkan kawasan sekitar Dewan Orang Ramai. Sebab ni Dewan Orang Ramai, mereka sedang betul Dewan Orang Ramai. Jadi tujuan mereka menanam bunga ni untuk mengindahkan kawasan sekitar Dewan Orang Ramai. Perfect, sempurna ayat kamu. Jadi cikgu boleh bagi maka penuh lah, 2 kan. Kalau kamu buat sekat ayat tunggal tadi, boleh bagi Anita dan Chan menanam pokok bunga. Itu je. Kan? Tak cukup. Jadi ini contoh ayat gramatis. Anita dan Chan menanam pokok bunga di dalam pasu untuk mengindahkan ataupun mempercantikkan kawasan Dewan Orang Ramai. Nampak dah selesai satu ayat. Faham? Tak faham kamu type di ruangan komen tu. Tak faham, typekan di ruangan komen. Okey. Seterusnya. Okey, latihan. Okey, latihan. Tadi contoh je yang ni tadi. Okey, sebenarnya saya bagi kamu latihan ni. Cikgu tolong kamu nombor 1. Okey, sebagai latihan. Nampak tu ada lagi 2, 3, 4. Ada 4 lagi. Cikgu ada 4 lagi ayat yang kamu perlu bina berdasarkan aktiviti yang buat tu. Cikgu tolong kamu 1. Nombor 1 kan. Okey, untuk nombor 2 dan sampai nombor 5 cikgu nak kamu buat. Okey, cikgu akan muat naik ataupun akan upload rajah ni Cikgu akan upload gambar ni nanti dalam grup WhatsApp Okay, cikgu akan upload grup WhatsApp. Cikgu nak kamu buat, nanti kamu ambil lah, kamu nak print ke kan. Tak nak print pun tak apa kamu. Okey, cikgu nak kamu buat dalam buku penulisan. Okey, buku penulisan BMP. Kalau ibu kan betul lah, BMP sama juga Okey. Buku penulisan ni buku panjang buku panjang macam buku sains tu. Buku latihan sains, tapi ni buku penulisan. Tulis BMP, Bahasa Melayu Penulisan. Cikgu nak kamu buat dalam tu. Cikgu akan upload sebentar lagi dalam grup WhatsApp kelas masing-masing. Rajah ni lah, gambar ni lah. Jadi kamu akan buat. Okey, kalau kamu cikgu, nombor 1 ni saya nak buat ayat sendiri boleh? Boleh. Kamu tak nak ikut cikgu ni pun boleh. Kamu boleh buat ayat sendiri. Okey, 1 sampai 5. Cikgu nak buat ayat lengkap. Tolong, okey, untuk permulaan ni cikgu nak kamu, okey, semua orang guna kaedah salak dengan membina jadual. Itu cikgu punya, untuk kamu punya tugasan hari ni, cikgu nak kamu bina ayat. Walaupun kamu dah mahir, tak, cikgu nak kamu bina juga jadual ni. Sebagai ni lah, panduan untuk kamu sehingga kamu mahir. Kan? Semua orang buat benda sama. Dia tahu tak tahu dah pandai bina pun buat juga jadual ni. Supaya cikgu nak kamu ingat benda ni sampai kamu habis sekolah. Tak tahun 6 nanti kan. Boleh guna untuk sekolah menengah. Okey Okey, semua orang guna jadual. Okey, kamu nak buat dalam bentuk melintang boleh, menegak boleh lah. Kalau kamu nak lagi panjang buat dalam bentuk melintang. Cuba benarkanlah melintang, menegak dalam buku penulisan tu pun cuba benarkan. Yang penting kamu buat kena bina ke-5 ayat dengan menggunakan kaedah salak. Itu aktiviti, itu latihan kamu hari ni Okey. Kiranya kamu ada sebarang soalan, saya harap kamu boleh type lah di ruangan komen tu. Kan, insyaAllah cikgu akan tengok, cikgu akan balas Okey, sebentar lagi juga cikgu akan upload juga lah standard guidelines. Murid-murid yang mengikuti live ni boleh isi lah. Kalau kamu nak tengok balik video ni pun boleh juga. Type je, kamu klik je link nanti dia akan automatik lah rakaman dia akan ni nanti. Okey, seterusnya.
Okey, cikgu harap hari ni cikgu dah ajar kamu sesuatu yang baik untuk kamu. Cikgu harap kamu dapat manfaat lah daripada ni lah, daripada pengajaran ini. Cikgu harap kamu dapat buat latihan tu dengan baik. Cikgu tak nak lagi terjumpa ayat tunggal lah. Itu cikgu tak nak. Cikgu tak nak jumpa lagi ayat tunggal. Cikgu harap kamu boleh guna kaedah salat ni buat ayat yang betul dan gramatis. Okey ya? Okey. Ingat ni sekali kalau ada soalan kamu ni ya. Okey, ada orang cakap ni gambar kena lukis ke cikgu? Tak payah lukis tak payah lukis gambar. Okey, cikgu upload dalam grup, dalam grup WhatsApp nanti, WhatsApp kelas. Kamu kalau ada printer boleh print. Kalau kamu tak nak, kalau kamu tak ada printer tak apa, jangan paksa diri. Kamu buat ayat terus je. Tengok gambar, buat ayat terus. Kalau ada printer, kamu boleh print. Print tampalkan dalam buku penulisan BMP, buku panjang tu. Kalau tak ada printer, tak apa, kamu tengok gambar yang cikgu hantar dalam WhatsApp, kamu buat je ayat. Okey, kalau kamu tak nak ikut cikgu punya 5 perbuatan tadi pun tak apa, kamu nak buat ayat sendiri pun boleh, tapi mesti 5 ayat mesti ikut. Okey. Cikgu nak semua orang guna jadual. Okey, jadual jadual salak tu. Tak ada seorang pun cikgu tak ada seorang pun dibenarkan tulis seluruh ayat. Cikgu tahu ada yang pandai dalam kelas ni, cikgu dah tahu dah, tapi cikgu sebagai permulaan cikgu nak kamu buat ayat ataupun jadual salak. Nak bina ayat gunakan jadual salak. Okey murid Okey, semoga kita jumpa lagi lah minggu hadapan. Okey, cuba nak hadapan ni boleh terus buat latihan Okey, okey. Sekian, terima kasih.